Yang Berhormat dan sekarang Yang Berhormat Bukit Bendera. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya merujuk kepada butiran 020 100 industri padi dan beras. Saya merujuk kepada kerangka keberhasilan tentang pertanian dan industri makanan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, petunjuk jaminan bekalan makanan negara iaitu tahap saladiri SSL, Self-Sufficiency Level untuk beras. Dalam buku ini 2019 dinyatakan sebenar 74.30%, 2020 sasaran 77%, tahun 2021 sasaran 82.39%. Saya pun hairan kerana saya membaca pengumuman menteri ialah meningkatkan SSL atau tahap saladiri bagi beras dari 70 sampai 75%. So, apakah boleh menteri menjelaskan perbezaan angka-angka SSL dalam buku anggaran ini dengan pengumuman menteri? Dan di bawah perkara yang sama juga, saya mendapati bahawa di bawah 020 100 industri padi dan beras terdapat penurunan daripada peruntukan daripada 66 juta kepada 63 juta pada tahun 2021. Minta satu penjelasan kerana terdapat pengurangan walaupun kementerian ingin meningkatkan SSL untuk beras tetapi terdapat pengurangan dari bajet. Dan menteri dari beluran Sabah, dan apakah usaha menteri untuk tentang pembukaan lebih banyak tanah pertanian di negeri Sabah dan Sarawak, memandangkan di pihak Semenanjung kita mungkin kekurangan ataupun tanah-tanah pertanian yang boleh dibuka di Semenanjung telah mencapai tahap yang tertentu. So, apakah perancangan strategik untuk menteri untuk seluruh Malaysia untuk menambahkan lagi bekalan makanan khasnya di Borneo, di negeri Sabah dan Sarawak? Saya juga merujuk kepada butiran 020 000 bekalan makanan dan bekalan makanan negara. Petunjuk peratusan tahap saladiri SSL, Self-Sufficiency Level, statistik daripada Department of Statistik Malaysia, DUSM, untuk Chile, kita hanya mencapai 30.8%. Untuk Halia, 16.2%. Untuk kubis bulat, round cabbage, 36.2%. Dan onion, tak ada bawang, tiada angka, tapi SSL yang rendah. Oleh itu, apakah, soalan saya, SSL yang rendah dengan import dependency ratio, IDR yang tinggi, memandangkan cili, halia, bawang dan sebagainya merupakan makanan household food yang penting dalam Malaysia. Apakah memandangkan juga apabila bil food import kita mencecah kepada 60 bilion ringgit dan food trade balance deficit pada tahun 2018 mencecah kepada 18.6 bilion. Itu telah meningkat daripada 1.1 bilion tahun 1990, tahun 2006 8.5 bilion food trade balance deficit, dan sekarang 18.6 bilion. Soalan saya, apakah usaha kita memperbaiki Global Food Security Index? Malaysia dikedudukan 24 dalam Global Food Security Index. Dan ini bukan sahaja melibatkan isu makanan tetapi juga kepada isu consumption dan production, harga makanan. Dan baru-baru ini India mengenalkan larangan ekspor ke atas beberapa kategori bawang dan keluar negara, maka ia memberikan impact kepada Malaysia kerana kita import banyak bawang. Dan isu-isu yang logistik, currency exchange, climate change dan sebagainya. Apakah usaha menambahkan tahap saladiri SSL untuk beberapa agriculture product dan kurangkan import dependency ratio? Di bawah butiran 020 700 perikanan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, dan terdapat penurunan dari angka anggaran 143 juta kepada 100 juta. Apakah sebabnya penurunan tersebut? Penurunan yang drastik, kerana kita dapati perikanan adalah satu industri yang penting. Apakah hasil
kita telah meminda Akta Perikanan kita pada tahun 2019 yang diluluskan Parlimen ini. Apakah usaha perikanan laut dalam ataupun tuna industri di Lautan Hindi? Apakah hasil dalam perubahan pindahan akta itu? Perkara terakhir, Tuan Pengerusi, 02000 bekalan makanan juga terdapat di bawah nisbah tahap salah diri SSL, Self-Sufficiency Level, tentang daging kambing 12.1%, daging lembu, beef 23.7%, dan sekali lagi SSR yang rendah dan IDR yang tinggi. Department Statistik, apakah usaha kita untuk menambahkan bekalan makanan daging dalam negara, dan saya meminta satu penjelasan daripada Menteri. Sekian, terima kasih.